Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, 1 Sya'ban 1445 bersama dengan 11 hari bulan 2 2024, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran, surah yang ketiga, masih lagi dalam juzuk yang ketiga. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 59 sehingga ayat 63. Apakah tajuk yang kita akan bincang pada hari ini? Iaitu Allah Ta'ala buat bandingan keajaiban Nabi Isa AS seperti Nabi Adam. Beberapa siri perbandingan dinyatakan. Kemudian Allah nyatakan sekumpulan daripada pokok Nasara Najran mari berlawan dengan Nabi SAW. Akhirnya Nabi ajak bermubahalah. Ini satu istilah baru yang kita akan dengar hari ini, iaitu al-mubahalah. Apa dia mubahalah? Kita kemukakan pandangan kita, lepas tu kita bersumpah, kalau aku salah, pandangan aku bagi aku ni, Allah laknat. Ini mubahalah ni jangan buat main jual ikan, tidak. Dalam isu-isu yang besar, isu akidah yang berat, isu-isu kenegaraan yang melibatkan orang ramai, boleh kita mubahalah. Kalau isu hilang selipar, basikal cabut tayar, orang tak mubahalah. Sebab mubahalah ni laknat. Ini kes berat, dia panggil kes yang berat, bukan kes main-main. Dan jangan jadikan budaya bermubahalah. Yang ketiga, Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ini, semua cerita yang aku bawa kepada kamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah kisah benar. Baiklah para pelajar, kita tak nak ambil masa panjang di muqaddimah ini. Kita baca ayat 1-2 ayat, kemudian kita pergi kepada huraian tafsir dan huraiannya, insya-Allah. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 109. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haq min rabbika fala takum minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا
هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. Sedap baca ayat sampai habis. Baik, kita pergi pada terjemahan dan huraian. Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perbandingan kejadian Nabi Isa di sisi Allah Ta'ala adalah sama dengan kejadian Nabi Adam. Sama seperti penciptaan Nabi Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, lalu berfirman padanya, kun, jadilah engkau, maka menjadilah ia. Kita tengok munasabatul ayah lima qablaha. Zakarallahu ta'ala sabiqan qissata Isa wa ummah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lepas kisah Nabi Isa dan ibunya Maryam, dan sebahagian daripada kaumnya beriman dengan Isa. Ada yang sanggup menjadi penyokongnya, Hawari, dan sebahagian yang lain kafir, bersedia untuk membunuhnya. Allahu Akbar. Allah wa zakara hala fariq thalis. Sekumpulan yang ketiga tak kafir sangat, tapi tidak beriman dengan iman yang benar. Mereka terpedaya dengan ujian yang Allah Ta'ala beri. Mereka terfitnah dengan ujian, tak mampu nak lawan. Sebab apa? Nabi Isa ni pelik, anak tak ada apa-apa. Allahu Akbar. Dan Allah Ta'ala nyatakan, aku campakkan kalimahku kepada Maryam. Jadi puak-puak dia ni duk mikir Allah Ta'ala masuk, dia panggil tanasuh arwah. Allah Ta'ala masukkan ruh dia ke dalam Maryam. Jadi keluarlah anak. Maka ayat puak-puak ni dia terpuak beriman dengan Isa ni melampau pula, sahabat peringkat jadi Tuhan pula. Maka Allah Ta'ala nak tolak dalam ayat ini, raddallahu alaihim. Allah Ta'ala nyatakan mempelik apa kat Isa tak ada ayah tapi ada ibu. Ada lagi yang lebih pelik pada ni. Adam tak ada bapa, tak ada mak. Gimana? Jadi orang panggil ayat ni sentak kepada puak-puak Nasara yang nak mentaklihkan, menjadikan Isa sebagai Tuhan. Baiklah para jemaah sekalian, kita tak boleh berlama di satu tempat. Ayat ini juga menjadi sebab nuzul dia, sebab kedatangan Nasara Najran. Bila dia datang, insya-Allah kita sebut nanti dalam siri, dalam bacaan ayat nanti. Mari kita balik pada tafsir ayat. Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam. Allah Ta'ala buat bandingan penciptaan Nabi Isa seperti Adam. Isa tak ada ayah, Adam lebih pelik lagi, tak ada ibu, tak ada bapa. Lagu mana? Macam mana kamu rasa macam mana? Lagi pening buat kafir nak memikir. Khalaqahu min turab. Allah Ta'ala ciptakan Adam dari tanah, bila abin wala ummin, tak ada ayah, tak ada mak. Kemudian Allah perintahkan kun fakan, jadilah Adam. Maka kalau kita buat bandingan di sini, Adam dengan Isa, mana lebih pelik? Adam lah lebih pelik. Jadi bagaimana
kamu engkar Nabi Isa AS lahir tanpa bapa, tapi kamu boleh terima Nabi Adam yang lahir tanpa bapa, tanpa ibu. Itu dia panggil hujah ni, kita kena lipat dengan hujah yang sama. Kalau kamu terima yang ni, kenapa tak terima yang ni? Itu dia panggil cara berhujah. Kalau kamu terima ini, kenapa tak terima yang ni? Mantap juga macam tu. Allahu Akbar. Banyak hujah ni boleh dipakai dalam perbincangan kita tentang perkara-perkara yang di luar kotak pemikiran. Baiklah, Allah SWT sebut dalam ayat 60, Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Perkara yang benar ialah yang datang dari Allah Tuhanmu. Hak mari daripada Allah, hazal qaul. Inilah cerita yang aku bawa kepada kamu, hei manusia, bahawa Isa itu benar. Maklumat ini ambil dari mana? Bukan ambil dari surat khabar, bukan ambil dari internet, bukan ambil dalam Wikipedia, tapi ambil dari Allah Azza wa Jalla, yang semua maklumat yang datang dari Allah sahih, autentik, tidak boleh dipertikaikan dan tidak dipertikaikan oleh akal yang sehat, kecuali orang yang punya hati yang sakit, akal yang tidak betul. Ini je kumpulan yang mempertikaikan apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah nasihat, fala takum minal mumtarin, fala takum minasyakin. Mumtarin dengan mana asyakin. Maka mu jangan syak, jangan ragu dengan apa yang aku khabarkan kepada kamu ini. Kalau syak, ragu, maknanya kita masih lagi tidak percaya, tidak yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok nota di bawah. Yakni apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran mengenai Nabi Isa alaihissalam tidak syak lagi tentang benarnya. Bukan seperti yang didakwakan oleh kaum Yahudi yang mengatakan Isa anak tak sah taraf, ataupun kaum Kristian yang mengangkat Isa sebagai Tuhan. Dua-duanya tak betul jalan belaka. Yang ni melampau ke kanan, yang ni melampau ke kiri. Kita orang Islam, alhamdulillah, kita duduk jalan tengah, sebagaimana Allah nyatakan Isa Abdullahi wa Rasuluh, Isa hamba Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita berpindah kepada ayat, dia panggil ayat Al-Mubahalah. Tuan-tuan dan para pelajar, tulis tajuk dia. Tajuk dia Al-Mubahalah. Mubahalah ni maknanya dia panggil sumpah laknat. Kalau aku tak betul, kita laknat semua sekali, anak-anak kita, keluarga kita. Mari kita belajar ilmu mubahalah dengan buat kapin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Kemudian sesiapa yang membantahmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai Nabi Isa alaihissalam. Orang kata Isa hamba Allah, mu kata Isa anak Allah. Orang kata Isa ni nabi, mu kata Isa tak betul. Ini mari kita berlawan. Sesudah engkau beroleh pengetahuan yang benar, jadi syarat dia, ini syarat. Ai min ba'di ma ja'aka minal ilmi alladhi qad bayyantuhu laka. Mu dapat dah ilmu, sudah dapat maklumat, sudah dapat pengetahuan yang jelas bahawa Nabi Isa alaihissalam Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah Ta'ala dengan Rasulnya. Jadi bila kita sudah dapat, dia nak berlawan lagi, mari lagi nak bala, Allah hajar pada Nabi. Faqul, panggil, gi kata ke puak Nasara tu, ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum
wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Maka katakanlah kepada mereka, marilah kita menyeru anak-anak kami, kita bawa keluarga kita, dan perempuan-perempuan kami, dan perempuan kamu. Aku bawa anak aku, isteriku, mu bawa anakmu, bawa isterimu, dan diri kami dan diri kamu. Wak mari sini kita kumpul satu tempat, apa nak jadi? Bukan senang. Wak mari kita sendiri mungkin berani lagi. Wak mari anak bini, ayah tak apa-apa nak pergi lah weh, bini apa takut? Takut tak? Ni. Jadi dalam hadis, tanda ni pelajar, hadis lamma an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hadhihi al-ayah, bila Allah Ta'ala turunkan ayat ini, faqul ta'alau nadu abna'ana wa abna'akum, da'a Rasulullah sallallahu aliyan wa Fatimatan wa Hasanan wa Husainan. Nabi panggil Ali, Fatimah, dua anak dia, cucu dia ni, mari duduk sini. Faqala Allahumma haula'i ahli, ni anak-anak keluarga aku ni. Bila keluarga duduk depan, apa kita nak buat? Thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kemudian kita memohon kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Ibtihal, kita bersungguh-sungguh, kita bersumpah, kita berdoa, serta kita minta supaya laknat Allah Ta'ala ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Mari, keluarga kita sini, keluarga awak sini, kita doa, kalau aku tak betul, Allah laknat sekarang juga. Tapi kalau aku betul, mu tak betul, Tuhan laknatmu. Nak kata sih? Sudahlah. Tengok hadis Sa'ad tadi, rawahu Muslim. Hadis yang kedua ni, an Huzaifah radhiyallahu anhu, ja'a al-Aqib, nama orang al-Aqib was Sayyid, sahiba Najran, ketua Nasrani di Najran. Najran ni lama kita ni sempadan di border Arab Saudi dengan Yaman, dekat Najran ni salah satu daripada negeri dalam negara Arab Saudi sekarang lah. Zaman dulu Najran tu duduk di Yaman. Dia mari duduk berlawan dengan Nabi SAW. Nabi pun, orang Kelantan kata, serabut juga perang gini ni. Kita cakap, dia cakap. Kita kata Nabi Isa gini, dia jawab gini. Maknanya tak mau dengar buah orang. Tulis. Baik, kita perhabis dalam Bukhari dulu. Tak kena takut riwayat ni bercampur. Sebab cerita dia ada dua versi. Satu dalam Bukhari yang sahih, satu lagi dalam riwayat sirah. Baik, kita habis Bukhari, lepas tu kita pergi ke sirah, supaya tuan-tuan tidak celaru. Jadi dalam Bukhari kata, dua orang ni, Al-Aqid dengan Sayyid, ketua Najran ni, mari yuridani an yula'inah, mari nak supah laknat. Kita cabar Muhammad. Challenge. Kita bersumpah hari ni bahawa Isa ni anak Tuhan. Sedap. Nabi pun ajak dia, mari ta'alau, mari anak beranak, kita bersumpah. Siapa dia betul, selamat. Siapa dia salah, kena laknat. Jadi dua orang Nasara ni, salah seorang daripadanya nak bersumpah, dia kata dia betul. Faqala ahaduhuma li sahibihi, yang seorang lagi kata, la taf'al, jangan buat. Fa wallahi la in kana nabiyyan fala'anna la nuflihna. Kalau kita bersumpah dia nabi sungguh, parak kita kena, habislah kita. Orang kata makan tak habislah. Wala aqibuna min ba'dina, tak ada siapa lagi ikut kita lepas pada ni, mati habis buat kita ni. Allah faqala
Akhir sekali hak sore lagi pun ngalah, tak mau bersumpah, tak mau mubahalah, tak berani. Qala inna nu'tika ma sa'altana. Kalau macam ni tak apalah Muhammad, kami ini Nasara duduk di bawah pemerintahan Islam, tapi bila duduk bawah pemerintahan Islam, dia kena bayar jizyah, kena bayar cukai keamanan. Setiap orang kena bayar, orang-orang yang mampu kerja lah. Wa ba'as ma'ana rajulan aminan, muhantar kepada kami seorang laki-laki yang amin, yang sangat amanah, berintegriti, dipercayai. Untuk apa? Untuk pergi ambil jizyah ataupun cukai tadi. Nabi berkata, la ab'asanna ma'akum rajulan aminan haqqa amin. Boleh, aku hantar seorang sahabat aku ni, ketua dianya yang sangat beramanah, sangat berintegriti. Sahabat-sahabat ni bila dengar Nabi sebut lagu tu, fastashrafa lahu, pakak jenguk kepala belakang. Nak ngaku tak boleh, jenguk Rasulullah nak nampak. Bila Rasulullah nampak, engkau bangun. Dia bukan nak jawatan, dia nak ke apa orang panggil tazkiyah. Nabi kata rajulan aminan, laki-laki yang amanah dalam umat ini. Siapa tak nak? Jawatan kecil bagi dia, tepat, tapi tazkiyah daripada Nabi itu besar. Fastashrafa, pakak jenguk belakang, takut-takut Nabi nampak. Mung. Baik. Nabi pun tengok seorang sahabat dia. Nabi kata, ya Aba Ubaidah Ibn Al-Jarrah, qum. Abu Ubaidah, bangun. Rupanya ini orang ni yang Nabi pilih. Falamma qama, bila Abu Ubaidah bangun, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aminu hadhil ummah, ini pemegang taruh, orang panggil amin, orang yang sangat berintegriti dalam umat ini. Bukan mana Abu Bakar tidak integriti, tapi oleh kerana Nabi nak hantar dia ni ke Yaman, ke Najran apa syarat nak orang amanah, integriti, Nabi kata amin hadhil ummah Abu Ubaidah Al-Jarrah, tafadhal. Oh, sukalah Abu Ubaidah. Suka tak suka? Macam mana tak suka? Dia dapat gelaran yang begitu besar, jawatan kecil, tapi tazkiyah tu daripada Nabi besar. Hazal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Baiklah para jemaah sekalian, kita ambil cerita dalam kitab sirah yang tadi dalam Bukhari sahih. Dalam sirah, puak-puak Nasara Najran ni datang ke Madinah pada tahun 9 Hijrah. Tahun 9 Hijrah, bilangan mereka 60 orang. Fihim 14 rajulan min asyrafihim. 60 orang, 14 orang pembesar-pembesar dia yang bakal mewarisi pemerintahan Najran. Dan antaranya Al-Aqib. Al-Aqib ni nama dia Abdul Masih. Al-Aqib nama dia Abdul Masih, hamba Isa. Fanatik betul. Dialah Amirul Qaum. Mana Amir ni maknanya ketua kepada rombongan ni, ketua delegasi, ketua kabilah Najran ni dia. Waza ra'yim wa masyuratin, mana orang yang ada pandangan, orang yang ditumpu oleh orang. Mana kalau dia pandangan dia tu orang tak bantah lah, orang tak bantah. Seorang lagi nama As-Sayyid. Sayyid ni tok guru dia, pendeta dia. Kana alibuhum. Ada lagi lah nama-nama lain. Abu Harisah bin Alqamah. Hani Asquf. Asquf ni tok guru jugalah, bawah sikit. Macam tadi tuan guru besar apa, hak ni ustaz. Lepas maya asar, dia masuk dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan solat ngadap ke masyrik, hadap ke timur. Menghadap ke Baitul Maqdis lah. Dia tak mau ikut Nabi. Kemudian mereka mari jumpa dengan Nabi. Dia kata, Isa,
sama ada dia tu sendiri Tuhan atau anak Tuhan, salisu salasah. Oi, berani mari rumah orang berdebat. Fanazal al-Quran liraddi alaihim, maka Allah Taala turunkan ayat Quran ini nak bantah pandai faham karut mereka. Bantah pun tak dengar, turun ayat Quran ni supaya mubahalah. Maka Nabi panggil Ali, Fatimah, Hasan, Husain, mari duduk sini. Kala in ana da'autu fa'aminu. Sekarang ni aku mula dulu berdoa. Ya Allah, fahami kami, pegangan kami Isa Abdullah wa Rasuluh. Kalau fahami kami ni betul, laknat ke atas pokok Nasara ni. Tunjuk Nasara, mulut belah, kulit belah. Hai. Bila Nabi doa, pokok Nasara giling kepala. No, lak. Jangan sambut, jangan amin. Sebab dia tahu dalam kitab Injil dia ada pun kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu Nabi kita betul. Kalau lawan dengan Nabi, jawabnya cari nahas. Orang Kelantan kata cari mapuh. Nak mapuh lah. Mapuh tu mampus lah. Orang Kelantan ni bisa dia banyak terengkas, gugurkan huruf untuk nak meringankan sebutan. Nak mapuh awal. Jadi Sayyid tadi dengan Akib balah ni, jangan. Nabi bersedia. Hadza yadullu ala quwwatil yaqin wasiqati bima yaqul. Ini menunjukkan keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa apa yang kita pegang ini benar. Pasal itulah kita berani sumpah. Nasara teragak-agak. Jangan. Tak usah. Akhir sekali mereka mengaku kalah dan berdamai dengan Nabi, bersedia untuk duduk di bawah pemerintahan Islam. Nabi lah. Masalah. Ini dipanggil jizyah. Allahu Akbar. Jadi kita orang Islam ni, tapi jangan jadi ginilah, jangan jadi satu budaya mubahalah ni. Baru ni ada satu kumpulan pendakwah kita ni juga nak mubahalah. Tapi ramai ustaz-ustaz kita tegur supaya tidak buat mubahalah ni, sebab takut jadi mainnya orang. Sikit lagi dia beli ikan, aku beli ikan 2 kilo, tuai ikan bagi 1 kilo, kita pajak mubahalah juga. Jangan. Mubahalah sumpah laknat ni benda besar je, jangan buat benda kecil-kecil. Kalau benda besar kita buat. Benda kecil jangan main dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat berbahaya, sangat berisiko kita punya perbuatan itu. Baiklah, habislah cerita mubahalah. Kita masuk kepada ayat 62. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Sesungguhnya ini ialah kisah-kisah yang benar tentang Nabi Isa alaihissalam, dan tiadalah Tuhan yang berhak, wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dipuja, dipuji dengan sebenarnya melainkan Allah azza wa jalla. Wa inna allaha lahuwal azizul hakim, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Jadi alhamdulillah, kata di ulama tafsir, dia kata awal surah Ali Imran ni memang banyak menyebut tentang kejahatan Nasara terhadap Nabi Isa alaihissalam sampai ke ayat 80 lebih. Maka Allah kata in hadzal qasasnahu alayka, apa yang kami ceritakan kepada kamu tentang Nabi Isa alaihissalam, dia adalah hamba Allah Ta'ala dengan Rasulnya, huwal qasasul haqq, itulah kisah cerita yang benar, cerita yang benar. Was-sidqu, betul, wa ma khalafahu fahuwa batilun, mana-mana cerita yang menyalahi apa yang dicerita oleh Allah tentang Nabi Isa, itu semua batil. Tak kiralah dalam Bible ke, dalam gapo saja ke, semua tu karuplah ke, yang benar
yang benarnya apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma min ilahin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa innallaha lahuwal azizul hakim, Allah Ta'ala yang gagah perkasa, tak ada siapa boleh lawan dia, tak ada siapa boleh cabar dia, tidak ada siapa yang boleh challenge dia. Al-Hakim, bijaksana, semua yang Allah Ta'ala buat benar, betul, comel, tak ada siapa boleh komen, tak ada siapa boleh kritik, sebab datang dari Allah Azza wa Jalla. Baiklah, ayat yang terakhir dalam siri ini, fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Kemudian kalau mereka berpaling, enggan, menurut, tak mau ikut, orang kata Nabi Isa hamba Allah, Rasulullah, Isa anak Tuhan, berkerah lengan kata orang, nak kata juga benda-benda kufur syirik ini, tak mau juga iqrar bit tauhid, maka Allah Ta'ala tahu siapakah makhluk perusak di atas muka bumi ini, dan Allah akan ambil tindakan ke atas mereka. Allah akan balas apa yang mereka lakukan. Kalau mereka syirik, maka neraka lah kekal dalam neraka yang tidak akan selesai lagi. Allahu Akbar. Jadi ayat ini para jemaah sekalian ingat, nama dia ayatul mubahalah. Ayat al-mubahalah, mana ayat sumpah doa laknat ke atas mana-mana orang yang tidak percaya bahawa Nabi Isa adalah hamba Allah, bukan anak Allah. Baik, tamatlah ayat. Sekarang kita mencari 5 faedah. Celek mata, buka telinga. Faedah kita ni panjang sikit, tapi menarik insya-Allah. Yang pertama, bila ada orang berhujah dalam isu yang sama, kalau kita ada maklumat, hujah kita lebih mantap, maka para jemaah sekalian, kita kena kemukakan hujah kita yang sama dengan tu. Contoh di sini, dia berhujah, dia kata oleh kerana Nabi Isa ni lahir dengan suasana yang pelik, maka dialah anak Tuhan. Dia sendiri itu Tuhan. Allah hajar Adam, a'jaba minhu, lebih pelik daripada dia lagi. Maka di sini ada beberapa isu perbandingan, tulis isu perbandingan di antara Nabi Isa dengan Nabi Adam. Dia kata macam mana? Yang pertama, isu yang pertama, dia kata macam mana kita nak banding Isa dengan Adam? Isa tak ada ayah. Wa wujida Adam, Adam pula tak ada mak, tak ada ayah, dua-dua sekali. Jawab yang pertama, anna tashbih innama huwa fil halatil kharijati minal ma'luf. Tashbih di sini dipanggil bandingan di sini, bahawa Nabi Isa pun pelik juga, sebab kelahiran dia tidak seperti manusia biasa. Dia lahir hanya separuh je, ada mak tak ada ayah. Macam Nabi Adam, dua-dua tak ada. Peliklah Isa pun. Satu. Yang kedua, annal mumatsalah hiyal musyarakah. Kalau kita kata dia ni serupa dengan orang ni, tak semesti 100%. Ada meh. Orang Kelantan kata ada meh. Ada mesh. Meh ni orang putih menanya. Tak, tidak mesh kan? Benda-benda yang sama, matching. Meh. Tu bahasa Kelantan orang putih kecek. Maghrib dia panggil. Ada meh. Jangan main. Indah bahasa Kelantan ni meh. Jadi bila kita kata mumasalah, ada match ni dia tak sama 100%. Macam kita kata kepada anak kita lah, anak nombor 1 ni, nombor 2 ni sama dengan muka mak dia, tak sama 100%. Ni mata bulat, mata lolong,
mak dia mata sepik contohnya, tapi ada malamih, mana ada rupa. Tengok tu orang tahu anak dia ni. Orang boleh kenal, oh ini anak dia ni. Nah, kadang-kadang anak tu pergi rupa ayah. Tak lama kok. Nak kata apa? Mak putih potol semua. Heret budak gelak lemak. Naik terima anugerah atas petah. Ni anak siapa membawa ni? Anak pak dia lah. Jadi dia kata macam-macam, dia panggil. Jadi Allah Ta'ala buat bandingan di sini bukan makna 100%, tapi ada beberapa sifat Isa yang pelik, yang ajaib ada pada Adam. Macam tak ada ayah. Adam tak ada ayah. Semua temari daripada kun fayakun. Allah Ta'ala kata kalimatuhu alqaha ila Maryam. Allah Ta'ala campurkan kun pada Maryam, jadilah Isa. Sebagaimana Allah kata kepada Adam daripada tanah, kun, bangunlah Adam. Cakoh bangun. Yang ketiga, annal wujud min ghairi abin wa ummin aghrab. Kalau mu pelik dengan Isa tak ada ayah, Adam aghrab wa akhraqu lil adah. Adam lebih pelik, lebih mencari adat. Sebab apa? Dia langsung tak ada sarang. Pakai kelahi gitu ya. Nabi Isa ada juga sarang, duduk dalam rahim mak dia. Berapa tempoh ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita bawa hujah macam ni, dia panggil hujah ini mantap untuk kita lebih berdepan dengan hujah yang digunakan oleh orang kafir. Ana selalu belajar dalam ilmu tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang kita tak perasan, tak sedar. Bila ada orang duk berdebat tentang ayat sifat, Nabi sebut dalam hadis yang sahih, yanzilu rabbuna. Pada 1/3 malam akhir Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Ada orang bila baca hadis ni menggigil, uish, mana boleh, ini mujassim, tasbih, musyabbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan yang sebut tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata yanzilu rabbuna, Allah turun. Maka baik, hak awak terimanya sifat Allah Ta'ala apa dia? Allah mendengar. Lagi Allah melihat. Allah berkata-kata. Betul? Terima sebab dia dalam sifat 20. Sedap. Ini perbahasan. Baik. Orang akan tanya soalan yang kedua. Allah berkata-kata, dikata-kata dengan apa? Adakah ada lidah, ada mulut? Enggak. Laisa kamitsli syai'. Kenapa diterima di sini? Ketika terima hadis yanzilu rabbuna, Allah Ta'ala turun, kenapa mari tanya turun dengan tangga atau dengan tali? Kenapa tak terima seperti yang kita terima? Allah Ta'ala berkata-kata. Pasal itulah Allah kata di para ulama al-sunnah, dia kata al-kalamu fis sifat kal kalamu fiz zat. Kita nak cakap tentang sifat Allah seperti kita cakap tentang zat Allah Ta'ala. Kita kata laisa kamitsli syai'. Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut. Kenapa kita takut nak sebut? Sedangkan kita terima je. Allah Ta'ala melihat. Melihat dengan apa? Jangan tanya. Habis, kenapa pergi tanya hantu pula? Kalau Tuhan turun 1/3, kosong di sana, kosong di sana. Bila guna rempuh dengan otak dalam masalah-masalah, isu-isu yang benda-benda ghaibiyat, benda-benda yang Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut, kita lawan dengan otak, jadi susah lah macam tu. Itu dia panggil cara perbincangan. Menarik. Wallahu alam. Di sini kita ajar dua-dua cara. Cara ulama hak khalah takwil macam ni, ulama salah tak takwil macam ni, dan cara kita nak berbincang tadi. Mu terima ini, kenapa tak terima yang ni? Kalau kita fikir dengan otak waras, kenapa tak terima yang ni? Allah berkata-kata dengan apa? Bila sebut bak turun, kenapa? Dia main pula tu. Kalau turun sini, turun di Malaysia, di Amerika, masih lagi malam. Semua tu guna otak. Kalau kita beriman ya, selesai masalah dan tidak ada perbalahan, tak ada perkelahian. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri peluang kita belajar dua-dua aliran salaf dan khalaf. Alhamdulillah, kita akan bertemu dengan Allah apa yang kita yakin, yang kita pegang.
Ni tidak ni, mari duduk jajak. Duduk kata orangnya isbat tu mujassim, mengatakan Allah berjisim seperti makhluk. Tak ada siapa kata. Ulama salah mana yang kata Allah Ta'ala seperti makhluk? Allah Ta'ala yang musyabbih, menyamak Allah Ta'ala makhluk, itu ajaran sesat. Jadi hak tuduh ni, bagi anak orang buat tuduhan ni besar dosa dia. Sebab dia terkata dia orang ni musyabbih, maknanya dia tuduh orang tu menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, maknanya kafir tuduhan itu. Dia kata kita tak mengkafirkan orang, tuduhan awak tu tuduhan kufur. Itulah tuan-tuan, kita belajar, buka minda, lapang dada. Cuba kita fikir, kita terima ini, kenapa tak terima ini? Itu masalah. Marilah kita belajar. Selagi ada hayat di kandung badan, kita belajar. Ilmu Allah Ta'ala ni luas. Tengok dalam ayat ini saja Allah buat bandingan Adam dengan Isa. Bukan semua tasbih 100%, tapi ada beberapa keajaiban yang ada pada Nabi Isa, lebih ajaib lagi pada Nabi Adam AS. Naam. Baik, mari kita lari mencari yang kedua. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Allah kata kepada siapa? Kepada Adam. Dia suruh malaikat ambil tanah, uli tanah, buat, kemudian Allah perintahkan kun, jadi manusia. Jadi Adam celek mata, kelipah, bangun duduk cakap. Allah Ta'ala ajar pada Nabi Adam, mula-mula sekali ajar bagi salam, kemudian ajar bercakap wa 'allama Adamal asma kullaha, semua nama dia ajar kepada Adam. Allahu Akbar. Kemudian summa qala lahu kun, dia kata jadilah, fayakun, jadi. Selepas Allah Ta'ala ciptakan Adam, buat dulu, malaikat diarahkan buat dulu, kemudian dia kata, kalau mengikut asal kita kata kun tu sebelum buat, tapi dalam ayat ini Allah kata khalaqahu summa qala lahu kun. Macam mana dia punya tertib? Jadi dia kata ayat ini menunjukkan kepada penciptaan Nabi Adam, tak ada ayah, tak ada mak, dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Tengok dalam ayat Isa, sama juga dalam ayat Nabi Isa AS, wa alqaha ila Maryama, Allah Ta'ala campurkan ruh ke dalam rahim Maryam. Allah Ta'ala kata kun, jadilah Nabi Isa, maka jadilah dia. Jadi itu semua perbahasan ni panjang, dia panggil tartib tu, nak guna zaman ni ke tartib, semua itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Yang pentingnya kita pergi kepada kuasa Allah Azza wa Jalla. Bahaya. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala sebut kepada kita beberapa kali kun. Dalam siri yang lepas, ingat tak? Kita sebut berapa kali Allah Ta'ala sebut tentang kun? 3 kali. Tak ingat? Tengok dalam catatan semalam. 3 kali Allah Ta'ala sebut ketika menceritakan tentang penciptaan Allah Ta'ala jadikan Nabi Isa AS. Kun fayakun. Baik, kita berpindah kepada yang ketiga. Yang ketiga, fala takum minal mumtarin, al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin, yang benar itu dari Allah, mu jangan ragu-ragu lagi. Ini dia panggil satu kaedah syarifah, satu kaedah yang benar. Bila perkara ini datang dari Allah, tak usah lagi kita duk ragu, duk mikir betul ke tak betul ni, benar ke salah. Allah Ta'ala kata semuanya benar. Yang sahih warid dari Nabi SAW semuanya benar. Tapi kadang-kadang kecelaruan minda, dia panggil jurubu minda. Bila kita minda kita dikongkong oleh satu kepahaman, macam mana ayat-ayat Allah Ta'ala, macam mana hadis Nabi dalam bab akidah tak boleh terima kecuali yang mutawatir saja. Hadis ahad ini zanni tak boleh dipakai. Jadi banyak benda-benda yang boleh ditolak dengan kaedah yang dibuat oleh Mu'tazilah. Akhir kali kita yang pakai, kita kata bermasalahnya kita dalam masalahnya. Para sahabat dia tak faham, dia akan tanya,
Tapi bila Nabi sebut tentang beberapa perkara yang kita kata hadis ni bermasalah, bagi sahabat tak ada masalah. Sebab tu dia tak tanya. Sahabat kalau dia tak faham, dia akan tanya. Dia tak macam kita ni tak faham pun tak tanya. Faham lagi tak tanya. Nah, akhir kali buat kesimpulan sendiri, itu lagi dahsyat. Jadi kita kena ingat, bila kita yakin dengan satu perkara, kita kena jazam. Jangan syok. Orang kata ada Allah, ada. Jangan duk ragu-ragu lagi. Ada ke? Ada juga orang kata tak ada. Fala takum minal mumtari. Perkara yang datang dari Allah kita kena yakin. Ni sehari dua ni polemik tentang enactment yang digubalkan oleh penggebar undang-undang dalam negara, beberapa negeri. Jadi kita kata, bagi kita sebagai orang beriman, kita semua yakin bahawa hudud, potong tangan pencuri, sebab orang yang berzina, yang muda, rejam yang muhsan, apalagi yang disebut dalam Quran, kita yakin ini yang terbaik. Tak usah marilah orang putih ke orang hitam ke, orang barat ke orang timur nak badil, nak kemukakan undang-undang lain. Kita kata asy-syari'atul ilahiyah la al-qanun al-wad'iyah. Kitab ni menarik, pelajar-pelajar boleh beli kitab ni. Asy-syari'atul ilahiyah la al-qanun al-wad'iyah. Syariat yang Allah Ta'ala turun bukan undang-undang yang direka oleh orang putih. Kita kena yakin situ. Ni anak orang Islam pun tak yakin, macam mana kita nak yakin kau orang bukan Islam? Adapun enactment yang digubalkan itu benda-benda yang kecil, teknikal juz'i dia panggil. Lebih kepada apa? Orang panggil takzir. Alhamdulillah, di antara pandangan orang tua kita, Tuan Guru Haji Amir Rahman, ayah kita rahimahullah ta'ala, pandangan dia berbeza sikit dengan orang lain. Bila salah seorang daripada anak tok guru dia, saya tak sebut nama lah, rahimahullah ta'ala alal jami', jadi kerja di mahkamah nikah kahwin Malaysia lah, orang Malaysia panggil mahkamah syariah. Dia pun berpesan, anak-anak aku jangan seorang pun kerja di mahkamah selagi undang-undang hudud tidak dilaksanakan dalam perlembagaan Malaysia. Kata kenapa abah fikir kan ni? Dia kata undang-undang adalah ni bukannya ikut betul-betul hudud. Itu pandangan dia. Ada orang lain kata darurat, tapi dia pesan anak dia jangan kerja. Jadi setakat ni tak ada seorang pun anak dia yang terlibat dengan bidang yang tersebut. Kita kata alhamdulillah. Kita kata itu wijhatun nazar, tuan-tuan jangan kecam pula. Oh, ayah dia ni kolok lah. Biarlah, itu pandangan dia. Kita nak kata apa, setiap orang ada pandangan. Tak? Wallahu alam, saya tak boleh ulah panjang, takut orang salah guna video ni untuk hentam balik. Dia kata apa anak pun soko pembatalan neblah enakmen. Saya tak masuk campur bab ni. Perjuangan kita nak menegakkan undang-undang syariat yang yang tulen daripada Allah, daripada Al-Quran dengan Sunnah, bukan setakat berjuang untuk enakmen saja. Wallahu alam. Jangan salah guna ayat ini untuk hentam kawan. Kita pergi pada yang keempat. Yang keempat, Allah Ta'ala sebut faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Ingat baik, setelah datang kepada kamu maklumat yang jelas, hujah yang mantap, mari barulah kita pergi berhujah dengan orang. Jangan main. Ya dulu ala anna hunaka muhlatun bainal ilmi alladhi ja'ahu wa bainal muhajjati alladhi waqa'an. Ayat ini Tuhan sebut faman hajjaka fihi mim ba'di ma ja'aka. Mana bila kita dapat ilmu, kita dah beramal dengan ilmu, kita dah mantap ilmu, barulah kita masuk dalam bab berhujah dengan orang. Ni baru belajar tak ada habis lagi, tak pergi berdebat dengan orang, nyelipak tekak demo Islam yang kalah, Islam yang dipersalahkan. Sebab itulah kita kata bukan semua orang boleh berdebat. Kalau kita pergi debat, kita tak ada ilmu, lawan dengan Syiah ya, nyapulah hujah dia,
macam dia betul, kita Ahlus Sunnah salah. Jangan. Pasal itulah orang nak pergi debat dengan Kristian, bukan semua orang boleh berdebat. Orang yang ada ilmu, ada kepakaran, kau pergi. Orang yang tak ada, kau belajar. Allah Ta'ala sebut faman hajjaka fihi mim ba'dima. Jadi kalau Tuhan nak suruh debat lalu, dia kata lagi ni, faman hajjaka fihi ba'dama ja'ak. Lah, mim ba'dima, maknanya ada gap, ada masa. Mau ada ilmu yang mantap, kamu perkemahkan dulu hujah-hujah kamu, baru pergi debat. Kalau tidak, punah. Anda tengok dalam internet pendedahan beberapa orang yang terpengaruh dengan ajaran Kristian, sebab dia pergi main chatting internet dengan orang Kristian yang memang dilatih untuk buat diayah pada anak orang Islam. Budak ni tak reti apa. Rukuk Islam dengan rukuk iman apa betul kali 5 dengan 6, dia pergi balas dengan Kristian, akhir kali dia pakai salib. Budak perempuan pakai tudung, tiba-tiba satu hari mak dia masuk mengejut dalam bilik, tengok ada cross di sini, tekuk ada salib. Bila dia tanya, rupanya dia main chatting dengan orang Kristian. Akhir kali kawan itu mari salib, dia pun pakai, tak tahu apa. Ini bahaya tuan-tuan. Masuklah dalam bilik anak-anak, masuklah dalam internet yang diguna oleh anak-anak, komputer ke telefon ke, tengok dia balas dengan siapa dia, sebab dia tak cukup ilmu, dia pergi debat dengan orang, akhir kali dia yang tewas. Na'udzubillah. Allah Ta'ala ajar di sini, faman hajjaka fi mim ba'di ma ja'aka, maknanya ilmu ada, biar mantap dulu, baru kita pergi debat dengan orang. Jangan. Jadi setiap kali kita berhatikan ilmu, setiap kali kita akan bertambah, insya-Allah. Jadi dalam ayat ini juga mengatakan, ayat ini juga mengajar kepada kita jawaz, harus kita minta mubahalah kalau kita yakin 100% ilmu yang kita pegang ini, dan orang yang lawan kita tu memang kerah kepala, hujah dia lawan, akhirnya kita nak suruh betul-betul dia patah sayap, kita ajak mubahalah. Tapi nak mubahalah tu biar kita yakin betul. Kalau tidak, kita yang kena laknat. Na'udzubillah. Jangan duduk main-main. Maka dalam baik itu yang, maka kata di para ulama, syarat nak mubahalah, kita yakin dengan ilmu yang kita pegang. Kalau kita duduk main keluk-keluk juga, ya ke? Betul ke aku ni? Tak jadi. Semalam ana cerita tentang kerajaan Al-Arash yang ada di sebelah kawan. Adik-beradik dia marah kepada kakak dia ni nak ke Tok Rama tu, minat juga. Jadi bila adik-beradik ni lawan, akhir kali dia kata, mu ni main-main dia ni Tok Oli, kalau mu lawan juga mu akan jadi binasa popok mu ni. Dia telefon mari lagu mana ni, dia ni binasa kata, mu percaya pula dia tu wali, mu tadi mu kata dia sesat, mengaku naik ke aras. Tengok, kita sendiri gitu goyah, macam mana kita nak pergi mubahalah dengan dia? Orang lagu ni kalau pergi jumpa kita Rama ni, pakai dia ikut kawan tu, jangan pergi. Bahaya. Baiklah, yang terakhir Allah Ta'ala sebut di sini, ta'alau nad'u abna'ana. Bila kita nak mubahalah, nak supah laknat ni, kita kena bawa keluarga kita, dia bawa keluarga kita, dia bawa isteri kita bawa isteri, dia bawa isteri dia. Sebab apa? Sebabnya biasanya puak-puak agama ni yang duk bertegah sangat tak mau balik kepada Islam ni kerana dunia, hubbud dunia. Dunia ni bermula dengan siapa? Bermula dengan isteri, anak-anak, harta benda. Betul tak? Maka Allah Ta'ala suruh panggil keluarga, mari. Kalau kita binasa habis semua sekali, keturunan kita tak ada, pupus kita atas dunia ni. Bila tadi Al-Aqib dengan Sayyid tadi pun balah, jangan, bahaya. Sebab laknat ni bukan kita saja, habis anak cucu kena. Manakala mati musuh anak cucu ni mati sekali dengan keluarga, pupuslah kamu atas dunia ni. Tak ada orang kata tak ninggal bakar ni mana tak ninggal keturunan, tak ada zuriat. Jangan main. Jadi oleh kerana pokok Nasara ni gila ke dunia, jadi kita panggil nak berlawan pun kita binasa habis ada atas dunia ni. Ada berani awak. Maka
Syarat mubahalah lagi fi amrin muhim, benda isu besar je. Dalam isu ini isu akidah, boleh kita lawan. Kalau main isu basikah hilang, nak mubahalah tak salah, tak ada. Satu lagi yang dia benarkan sumpah laknat ni, iaitulah apabila suami mengingkari anak yang dikandung oleh isteri itu anak dia. Itu satu dia panggil al-mula'anah. Satu lagi sumpah laknat, 5 kali bersumpah. Kali yang kelima Allah Ta'ala laknat sekiranya aku tipu apa yang kau kata. Bini bangun pula, sumpah pula 5 kali. Allah Ta'ala laknat kata aku sekiranya anak aku kandung bukan anak suami. Bukan senang tu. Dia panggil mula'anah. Kita dengan bukan isteri ni yang balas dengan orang lain, dia panggil mubahalah. Tulislah sikit istilah tu, mubahalah. Yang satu lagi dengan isteri dia panggil mula'anah. Dua-dua tu sumpah laknat belaka. Tapi hak ni dengan isteri khas mula'anah, yang ni mubahalah. Wallahu alam. InsyaAllah, alhamdulillah kita kata orang lain sibuk makan buah limau, kita sibuk dengan tafsir Quran. Moga hari cuti kan ni. Alhamdulillah. Biarnya gaya pok dia, kita ngaji tafsir panjang sikit. Sekian, insyaAllah kita sambung lagi esok dalam siri yang akan datang. Qul ya ahlal kitab, dakwah Nabi Isa kepada orang-orang yang tidak beriman. Dakwah kita, dakwah Nabi SAW kepada ahli-ahli ahlul kitab, insyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.